and I was told she's able to people. She would wrap one arm around their neck, grab the other hand, and flip their body over her hip. Misteri Dana Laskowski bermula pada 31 Ogos 2001 apabila majikannya melaporkannya dia hilang. Polis mendapati Dana dibunuh di atas sofa rumahnya. Terdapat genangan darah kecil berhampiran mulutnya dan mayatnya terbaring tanpa nyawa dalam posisi yang pelik. Kecurigaan terus tertumpu kepada bekas suaminya, Sam, yang hilang bersama 3 anak kembarnya. Siasatan seterusnya mendapati Dana diikat dan dicekik dengan skarf. Bedah siasat menunjukkan Dana mati lemas dan lehernya cedera teruk, mencadangkan jenayah yang dilakukan oleh seseorang yang sangat marah. Namun, Sam mempunyai alibi yang kukuh dan tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Siapakah pembunuh Dana yang sebenar dan apakah motif di sebalik pembunuhan ini? Dana Laskowski dilahirkan pada 13 Februari 1965 dan dibesarkan di Puyallup, Washington, sebuah bandar kecil di selatan Seattle. Pada tahun 1989, ketika berusia 24 tahun, dia bertemu dengan Sam dan mereka segera jatuh cinta dan berkahwin. Walaupun mereka bercita-cita untuk mempunyai keluarga, Dana merasakan beban ketidaksuburan selama bertahun-tahun. Akhirnya, pada tahun 1993, ketika berusia 28 tahun, rawatan yang diterimanya berjaya. Dana mengandung anak kembar 3. Cita-cita yang diimpikannya akhirnya hadir, tetapi bersama dengan itu datanglah malam tanpa tidur dan tuntutan penjagaan bayi yang berterusan. Malangnya, tekanan ini memberi kesan kepada perkahwinan mereka dan setelah 11 tahun bersama, mereka memutuskan untuk bercerai. Dengan hati yang berat, Dana mencari rumah baru untuk dirinya dan anak kembarnya yang terletak 3 jam perjalanan dari tempat Sam tinggal. Dana dan Sam memilih untuk berkongsi hak penjagaan. Walaupun berasingan, Dana memastikan anak kembarnya tetap mempunyai hubungan yang kuat dengan ayah mereka. Beberapa tahun kemudian, dia membuka pusat jagaan kanak-kanak seperti yang selalu diimpikannya. Dia menawarkan perkhidmatannya di rumah. Namun, semasa salah satu lawatan ke rumah tersebut, majikannya melihat tanda-tanda mencurigakan yang mendorong mereka untuk menghubungi polis kerana merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Kejadian mencurigakan ini hanyalah permulaan kepada pendedahan yang mengerikan. Pada 31 Ogos 2001, berbeza dengan kebiasaannya hadir awal, Dana tidak muncul di rumah sebuah keluarga yang telah mengupahnya sebagai pengasuh. Kehilangannya tanpa memberitahu pelanggan adalah sesuatu yang tidak biasa bagi Dana. Panggilan ke telefonnya tidak dijawab, menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Keluarganya yakin bahawa sesuatu yang tidak kena telah berlaku dan menghubungi pihak polis. Hampir 3 jam kemudian, sekitar pukul 11 pagi, pegawai polis tiba dan disambut dengan pemandangan yang sangat menakutkan yang akan menghantui mereka sepanjang hayat. Mereka mengetuk pintu depan tetapi tidak mendapat jawapan dan pintu belakang pula terbuka. Mereka melangkah masuk ke ruang tamu dan di sana, di atas sofa, mereka menemui Dana. Pemeriksaan cepat mengesahkan ketakutan terburuk mereka. Dia sudah meninggal dunia. Mayatnya juga diletakkan dalam posisi yang pelik. Satu tangan di bawah kepalanya dan satu lagi dipusing ke belakang punggungnya. Calitan pada lehernya, genangan darah di mulutnya dan kesan calar pada siku dan lututnya menggambarkan Dana telah berjuang untuk mempertahankan diri. Selimut dan bantal yang diletakkan di atas tubuhnya semakin mengukuhkan teori penyiasat bahawa ini adalah satu pembunuhan. Pemandangan di lokasi kejadian memberikan gambaran yang mengganggu tentang peristiwa yang telah berlaku. Tingkap bawah tanah yang pecah, pintu belakang yang terbuka memberi petunjuk tentang penyerang melarikan diri. Pintu almari yang terbuka dan barang-barang berselerak di atas lantai membuatkan keadaan kelihatan seperti rompakan yang telah dirancang. Namun, pemeriksaan terperinci mendapati tiada barang yang dicuri dari rumah tersebut. Penyiasat mengumpulkan bukti penting termasuk rambut dan serat yang ditemui pada tubuh Dana dan di sekitar lokasi jenayah serta cap jari yang diambil dari setiap permukaan yang mungkin disentuh oleh pelaku. Ini adalah tiket emas mereka, DNA dan cap jari yang dapat mengenal pasti pembunuh jika mereka dapat menemui suspek untuk perbandingan. Selain itu, cahaya forensik biru mendedahkan percikan darah di atas kapet. Kemudian dengan hati yang berat, pihak berkuasa memaklumkan kepada keluarga Dana tentang kematiannya. Laporan bedah siasat memberikan bukti jelas tentang apa yang berlaku kepada Dana. Setelah polis menerima makluman ini, mereka mula berspekulasi tentang penampilan pembunuh. Punca kematian adalah patah tulang rawan krikot di lehernya. Terdapat banyak kerosakan pada leher dan terakianya dan hanya seseorang yang sangat kuat mampu melakukan kecederaan sebegitu. Keluarga Dana berada dalam keadaan terkejut dan tidak percaya apabila mereka mendengar tentang pembunuhannya. Pada waktu pembunuhan, anak-anak berada bersama Sam, bekas suami Dana.
Apabila polis cuba menghubunginya, panggilan mereka tidak dijawab. Ketika mereka melawat rumahnya, mereka melihat beberapa tanda yang mencurigakan. Sam dianggap menghilangkan diri selepas berita tentang kematian Dana tersebar. Mereka percaya dia mungkin sedang melarikan diri dan penyiasat mengklasifikasikan Sam sebagai suspek utama. Ketika kes semakin buntu, panggilan tidak terduga dari Sam akan mengubah segalanya. Dia meminta maaf atas ketidakhadirannya dan mendakwa baru sahaja mengetahui tentang tragedi tersebut. Rupanya, dia sedang berkemah dengan anak-anaknya dan tidak menggunakan telefon ketika itu. Dia bersetuju untuk disoal siasat dan bertemu dengan penyiasat. Sam menafikan sebarang penglibatan dalam kematian Dana dan memberikan alibi. Menurut Sam, pada 31 Ogos 2001, di antara tengah malam dan 7 pagi, tempoh waktu pembunuhan Dana, dia berada di rumahnya yang terletak 3 jam jauhnya. Dia bahkan mempunyai risit dari stesen minyak berhampiran rumahnya sebelum tengah malam untuk menyokong dakwaannya. Dia menjelaskan bahawa dia pulang dan tidur bersama anak-anak di rumah sebelum berangkat untuk berkemah pada pagi berikutnya, bahkan sebelum mayat Dana ditemui. Walaupun ini adalah satu alibi, dakwaannya tidak begitu kukuh. Penyiasat berteori bahawa Sam mungkin telah memandu pada waktu malam ketika anak-anaknya tidur, sampai ke rumah Dana sekitar 3 pagi, melakukan jenayah itu dan kembali sebelum 6 atau 6:30 pagi untuk mengejutkan mereka pergi berkemah. Kemungkinan inilah yang menimbulkan keraguan terhadap kekuatan alibi tersebut. Kecurigaan lebih lanjut timbul apabila terdapat calar pada lutut Sam semasa disoal siasat. Penjelasannya mengenai kecederaan semasa permainan baseball tidak diterima baik oleh penyiasat. Sam memberikan sampel DNA, cap jari dan rambut untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Setelah ujian dilakukan, dia dikecualikan sebagai suspek. Namun, setelah benar-benar memahami statusnya sebagai suspek, sikapnya berubah. Dia menjadi defensif dan tidak bekerja sama yang menghalang siasatan. Dengan sedikit atau tiada bukti terhadapnya, tumpuan beralih kepada kemungkinan lain. Majikan Dana menyatakan bahawa Dana pernah diganggu oleh seorang lelaki bernama Patrick. Patrick, seorang lelaki tempatan yang bekerja sebagai pemasang kabel, telah melakukan kerja di rumah Dana. Sejak itu, dia terpesona dengan Dana dan berkeinginan untuk bersama dengannya. Walaupun Dana menolak dengan sopan, Patrick tetap tidak mahu meninggalkannya. Dia perhatikan gerak-geri Dana dan bahkan selalu memberikan bunga, puisi dan nota. Dana sangat ketakutan dan menyatakan rasa takutnya kepada majikannya. Dia menunjukkan kepada mereka sebuah nota pelik dari Patrick yang menyebutkan tentang kegiatan peribadi yang dilakukannya ketika bersendirian di rumah. Dia juga pernah mengatakan bahawa jika sesuatu berlaku kepadanya, Patrick adalah orang yang bertanggungjawab. Pendedahan ini menjadikan Patrick sebagai suspek utama. Seorang saksi mendakwa ternampak sebuah van putih dipandu mengelilingi sekitar rumah Dana pada waktu kematian yang dianggarkan oleh pemeriksa perubatan. Dan lebih mengejutkan lagi, Patrick juga dikatakan memandu sebuah van putih. Siasatan semakin tertumpu kepada Patrick. Waktu penemuan van putih di sekitar rumah Dana sepadan dengan anggaran masa kematiannya. Tanpa membuang masa, polis mendapatkan waran tangkap dan pergi ke rumah Patrick pada 2 September 2001. Seperti yang dijangka, dia menolak untuk diperiksa oleh pihak polis, terutamanya untuk pemeriksaan rumah dan van miliknya. Sikapnya yang agresif itu membingungkan polis kerana dia seolah-olah tidak memahami tujuan polis datang ke rumahnya. Namun, apabila mereka mendedahkan bahawa Dana telah dibunuh dan dia disyaki sebagai suspek, sikapnya berubah secara drastik. Rasa terkejut dan kesedihan menyelubungi dirinya. Dia mendakwa dia tidak mengetahui tentang kematian Dana. Patrick dengan itu memberikan kerjasama, membenarkan polis melakukan pemeriksaan penuh. Tanpa membantah, dia dengan mudah memberikan sampel DNA, cap jari dan rambut serta menjawab setiap soalan. Semasa disoal siasat, dia mengaku terpesona dengan Dana. Patrick juga mendedahkan bahawa dia telah mengintip Dana dan selalu menghantar bunga untuknya. Namun, dia menafikan sebarang niat untuk mencederakan Dana. Pemeriksaan polis di dalam van miliknya juga tidak menemui sebarang bukti. Dia juga memberikan alibi untuk malam pembunuhan tersebut. Selepas Patrick dikecualikan sebagai suspek, siasatan kemudian beralih kepada suspek baru. Setelah menyoal siasat rakan-rakan Dana, mereka mendapat maklumat mengenai seorang lelaki bernama Michael yang juga kenalan Dana. Penglibatan kekasih rahsia ini menjadikan kes ini menjadi lebih rumit. Dia bukanlah teman lelaki rasmi Dana, tetapi interaksi mereka menunjukkan adanya hubungan romantis. Michael yang tinggal 3,5 jam jauhnya dari Vancouver kini menjadi tumpuan siasatan. Mereka berkenalan semasa Dana mengunjungi seorang rakan di Vancouver dan walaupun jarak yang jauh memisahkan mereka, mereka tetap meneruskan hubungan. Namun, mereka menghadapi pelbagai cabaran. Dana meluahkan kepada rakan-rakannya tentang tabiat Michael yang gemar berpesta, yang sangat bertentangan dengan kehidupannya sebagai
ibu tunggal dengan 3 anak. Michael kini menjadi suspek. Seperti kejadian sebelumnya, penyiasat tiba di rumah Michael dan memaklumkan statusnya sebagai suspek serta mendedahkan tentang kematian Dana. Michael yang berasa sangat sedih menyebutkan Dana sebagai cinta hatinya. Dalam keadaan Michael yang sedang kesedihan, penyiasat terus bertanyakan mengenai satu malam di mana Dana tidur bersama seorang lelaki lain walaupun sedang berhubungan dengan Michael. Dalam kenyataan salah seorang rakan, Dana pernah mengaku kepadanya bahawa dia pernah meniduri seorang lelaki ketika dia masih menjalin hubungan dengan Michael. Michael dengan tenang mengakui bahawa dia tahu tentang hubungan tersebut dan berkata bahawa masalah itu telah mereka selesaikan. Alibi yang diberikan oleh Michael sangat keliru dan pelik. Dia menceritakan tentang perbualan telefonnya dengan Dana yang hampir berakhir dengan perpisahan pada malam sebelum pembunuhan. Namun, dia meyakinkan mereka tentang salah faham yang berlaku dan mereka berdua telah berdamai. Menurut Michael, dia tinggal di rumah malam itu, menjalankan kerjanya dan kekal di rumah sehingga keesokan paginya. Michael menjelaskan lebih lanjut mengenai panggilan terakhirnya dengan Dana. Dia mengakui bahawa Dana telah memutuskan panggilan setelah mereka bertengkar dan Michael berasa tidak senang. Dan pada malam 30 Ogos 2001, Michael berasa gelisah apabila memikirkan tentang perbualannya bersama Dana yang tidak selesai. Secara impulsif memandu keretanya selama 3.5 jam untuk ke rumah Dana. Namun usahanya untuk menemui Dana dihalang apabila dia tidak dibenarkan untuk merentasi sempadan Amerika Syarikat. Kenyataan Michael dapat disahkan melalui bukti rekod custom. Larangan masuk melalui sempadan Amerika Syarikat mengukuhkan alibi Michael. Dia jelas tidak berada di negara itu pada waktu pembunuhan berlaku. Sam, Patrick dan Michael dikecualikan sebagai suspek dan hal ini merupakan satu kekecewaan bagi penyiasat. Pihak penyiasat memutuskan untuk mengubah tumpuan dan mula menyelidiki sehingga kenalan terdekat Dana tidak hanya tertumpu kepada hubungan romantisnya tetapi juga rakan-rakan dan keluarganya. Penyiasat berpendapat bahawa pelaku mungkin telah menghadiri pengebumian Dana, sesuatu yang sering berlaku dalam kes pembunuhan. Namun, ada satu butiran penting yang polis percaya akan menjadi kunci utama kes ini. Jika pelaku telah hadir ke pengebumian tersebut dan mungkin mempunyai rasa bersalah atas perbuatannya, pelaku mungkin telah meninggalkan petunjuk. Pengebumian Dana yang dibanjiri dengan nota-nota bermesej mungkin dapat menghasilkan petunjuk yang berpotensi. Penyiasat membaca setiap mesej ucapan takziah dengan harapan akan menemui sesuatu. Kemudian, usaha mereka membawa hasil apabila menjumpai satu mesej yang berjaya menarik perhatian mereka dan seterusnya akan membawa kepada pendedahan yang mengejutkan. Satu nota khusus ditulis oleh Amanda, anak saudara Dana. Nota itu berbunyi, "Saya sangat menyesal kerana tidak menjadi anak saudara yang lebih baik untukmu. 34 hari bersih dan tanpa alkohol, ini semua untukmu." Nombor 34 menarik perhatian polis kerana ia adalah tepat 34 hari sejak pengebumian tersebut. Penyiasat memutuskan untuk bercakap dengan Amanda kerana percaya dia mungkin tahu lebih banyak daripada yang dinyatakannya. Dana mempunyai hubungan rapat dengan anak saudara yang berusia 17 tahun, Amanda. Amanda yang menyatakan rasa tidak puas hatinya menimbulkan persoalan. Walaupun alasan Amanda tidak jelas, tetapi itu tidak menolak kemungkinan kaitannya dengan kematian Dana. Apa yang paling penting ialah permohonan maafnya kerana gagal menjadi anak saudara yang baik menarik perhatian penyiasat, membuatkan mereka tertanya-tanya apa yang sangat disesali oleh Amanda. Amanda menganggap Dana sebagai seorang ibu kedua yang hadir ketika ibu bapa kandungnya merasa tertekan. Amanda adalah remaja bermasalah yang terlibat dengan kegiatan sosial seperti minum alkohol berlebihan, penggunaan dadah dan pergaulan sosial yang meragukan. Dia juga pernah melarikan diri dari rumah apabila menghadapi masalah. Ibu bapanya sudah muak dengan sikap memberontak Amanda dan kelihatan hanya membiarkan dia menguruskan hidupnya sendiri tanpa rasa bimbang. Namun, Dana tetap menjadi cahaya harapan bagi Amanda dan memberikan sokongan luar biasa serta tempat perlindungan yang selamat. Dana, seorang makcik yang penyayang dan ibu pengganti, sentiasa berada di sisi Amanda dalam susah dan senang. Tetapi, penyiasat mula tertanya-tanya jika hubungan rapat ini mungkin menyebabkan seseorang bertindak mencederakan Dana. Berdasarkan kecurigaan ini, mereka memutuskan untuk menyoal Amanda. Situasi Amanda menjadi semakin rumit. Rumahnya bukan sekadar tempat pelindungan baginya, tetapi juga menempatkan seluruh kumpulan rakan-rakan yang bermasalah. Walaupun Dana tidak terlibat dalam dadah atau alkohol yang berlebihan, dia selalu terbuka hati untuk melindungi keselamatan Amanda walaupun dalam keadaan yang kacau bilau ini. Dana berpendapat bahawa mereka lebih baik tinggal di rumahnya daripada merempat di jalanan yang berbahaya. Dalam kalangan rakan Amanda, dia mempunyai seorang rakan yang baik yang bernama Emily Lowenberg. Dia adalah pengunjung tetap dan telah menjadi seperti anak angkat
dekat kepada Dana yang selalu menyambutnya dengan tangan yang terbuka. Polis menghubungi Amanda kerana dia adalah saudara dan seorang yang mengenali mangsa. Penyiasat berasa ragu-ragu untuk menuduh Amanda hanya berdasarkan sikap defensif awalnya dan memutuskan untuk menyiasat dengan lebih berhati-hati. Semasa temu bual, dia tetap dengan pendiriannya yang mengatakan dia tidak bersalah dan menyatakan bahawa dia berada di tempat lain pada malam pembunuhan itu. Namun, ada satu butiran menarik perhatian mereka. Amanda menyebut tentang kumpulan rakannya yang selalu datang ke rumah Dana. Di sini, penyiasat mendedahkan maklumat yang mereka peroleh berdasarkan pemerhatian ke atas kumpulan Amanda yang dikenali sebagai Park Rats kerana terlibat dalam jenayah kecil dan gangguan awam. Walaupun Amanda mustahil menjadi suspek yang mencederakan Dana, penyiasat mengesyaki bahawa seseorang dalam kumpulan itu adalah pelakunya dan Amanda mungkin sedang melindungi mereka. Kemudian Amanda menyebut nama Blaine sebagai individu yang mungkin bertanggungjawab. Ketika penyiasat cuba mendapatkan petunjuk mengenai Blaine, mereka menemui pendedahan yang sangat mengejutkan. Blaine sebenarnya mempunyai rekod jenayah berunsur ganas yang penuh dengan kesalahan melibatkan senjata dan dadah, menjadikannya suspek utama. Keterangan Amanda semakin meletakkan Blaine dalam situasi yang buruk. Dia menceritakan bagaimana Blaine yang telah melakukan keganasan fizikal terhadapnya. Kecurigaan semakin bertambah apabila Blaine didapati mempunyai calar pada bahagian lengan sehari selepas mayat Dana ditemui. Harapan mereka untuk menangkap Blaine hancur apabila mereka mengetahui bahawa dia telah melarikan diri dari negeri itu. Tanpa berputus asa, mereka mencari maklumat daripada rakan-rakan Blaine, termasuk rakan-rakan dadah dan sesiapa sahaja yang mengenalinya. Rangkaian ini ternyata memberikan maklumat yang berguna. Mereka bukan sahaja mendedahkan lokasi terkini Blaine yang kini berada di penjara atas tuduhan tidak berkaitan, tetapi juga menafikan dengan tegas penglibatannya dalam pembunuhan Dana. Plot semakin rumit. Pendedahan daripada rakan-rakannya sangat mengejutkan. Rakan-rakan Blaine dengan tanpa niat untuk melindungi Blaine akhirnya membuat dakwaan mengejutkan. Mereka mendakwa mengetahui siapa pelaku sebenarnya yang merupakan orang yang dikenali. Emily Lowenberg, rakan yang kelihatan tidak berbahaya dan ingin tinggal di rumah Dana adalah pelaku yang didakwa. Ini bertentangan dengan logik. Emily, gadis yang dianggap Dana sebagai anak saudara kedua, remaja yang menghabiskan banyak waktu bersama mereka ialah seorang pembunuh. Penyiasat kemudian teringat laporan bedah siasat. Leher Dana yang dipatahkan menunjukkan ianya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tenaga yang kuat. Mereka difahamkan bahawa Emily berkemampuan berbuat demikian, memegang lehernya dengan kuat lalu menggunakan tangan sebelah untuk membalikkan tubuh Dana ke atas pinggulnya. Ini adalah konsisten dengan posisi tubuh Dana Laskowski ketika ditemui. Pelaku jelas mempunyai kekuatan untuk melawan dan menahan Dana. Berdasarkan semua keterangan, Emily sepadan dengan ciri-ciri pelaku yang dijelaskan. Dengan siasatan tertumpu kepada suspek baru, penyiasat membawa Emily untuk disoal siasat. Menariknya, dia tidak melawan dan tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah. Emily, yang sebelum ini adalah tetamu yang dialu-alukan di rumah Dana, kini sedang disiasat sebagai suspek. Sikap tenangnya menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Dengan penuh keyakinan dan hampir acuh tak acuh, dia hanya menafikan penglibatannya tanpa memberikan sebarang alibi. Penyiasat berasa kecewa dan seterusnya mendapatkan waran geledah untuk memeriksa kediaman Emily tepat ketika dia menyangka dia akan dibebaskan tanpa dikenakan sebarang tindakan. Dalam pencarian, sehelai baju hitam ditemui yang dicuri dipercayai milik Dana. Penyiasat membandingkan baju tersebut dengan gambar Emily dari pengembumian Dana. Pakaian yang dicuri itu berubah menjadi bukti yang berpotensi, tetapi penemuan tidak berakhir di situ. Sebuah diary tersembunyi yang dipenuhi dengan catatan tentang hasrat Emily ditemui dan terdapat satu catatan yang mengganggu. Dalam diary Emily terdapat satu halaman yang bertajuk 10 perkara yang ingin saya lakukan sebelum mati. Salah satu catatan dalam senarai itu berbunyi, membunuh seseorang dan terlepas daripada hukuman. Walaupun ia bukanlah satu pengakuan, tetap ia memberi gambaran jahat seolah-olah Emily telah lama berfantasi untuk melakukan pembunuhan. Penyiasat tidak dapat memastikan sama ada ini hanyalah satu jenaka atau pemikiran yang sesat. Semasa mereka meneruskan pembacaan diary itu, satu lagi tulisan menarik perhatian mereka. Satu catatan tertumpu sepenuhnya kepada Amanda, ditulis selepas pertengkaran sengit antara dua sahabat baik itu. Perkataan makciknya yang merujuk kepada Dana. Walaupun ia bukanlah pengakuan secara langsung, kata-kata itu ditulis selang beberapa hari selepas mayat Dana ditemui. Penyiasat memutuskan untuk menumpukan kembali siasatan kepada Amanda. Pada pembelaan awal Amanda yang menyebut Blaine sebagai suspek, mereka berspekulasi bahawa mungkin Amanda sedang melindungi Emily.
Mungkin di bawah tekanan dari seorang rakan, Amanda telah mereka sebuah cerita palsu untuk mengalihkan kecurigaan penyiasat. Untuk mengetahui kebenaran, mereka membawa Amanda kembali untuk disoal siasat. Persoalan dalam kes ini hampir terungkap. Kali ini penyiasat menggunakan pendekatan yang lebih agresif dan mengancam Amanda dengan tuduhan bersubahat sekiranya dia tidak mahu berterus terang. Taktik itu terbukti berkesan. Amanda mengaku bersedia untuk mengakui semua yang diketahuinya. Ceritanya mengungkapkan malam peristiwa 30 Ogos 2001 di mana Amanda dan Emily yang berada di bawah pengaruh dadah berhasrat untuk mendapatkan lebih banyak bekalan dadah. Mereka tidak mempunyai wang dan rancangan jahat mula timbul dalam fikiran mereka. Mereka mendekati Dana, ibu saudara kepada Amanda, dengan permintaan palsu untuk mendapatkan wang. Mereka bertindak menyusup masuk melalui pintu belakang rumah berharap dapat mengejutkan Dana. Emily yang berperanan sebagai perompak yang agresif dengan nada suara yang tegas berdepan dengan Dana dan mengugut meminta wang. Dana yang berasa kecewa kerana diganggu sama sekali tidak mempedulikan ugutan tersebut dan mengarahkan mereka untuk keluar. Dia tetap bersikap tenang sepanjang kejadian itu dan hanya memimpin lengan Emily dengan lembut lalu mengiring mereka untuk keluar. Tindakan ini menimbulkan kemarahan dalam diri Emily. Dia menyerang Dana dengan ganas. Sebelum Dana dapat bertindak balas, Emily telah mencekiknya. Satu lengan diputar di belakang badannya yang membuatnya tidak berdaya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Emily menolak Dana. Dia jatuh ke atas sofa dan menindih dengan Dana di bawah badannya. Dalam keadaan yang tidak berdaya itu, Dana merayu belas kasihan dari Emily. Emily yang dipenuhi rasa marah mencapai sehelai skarf dan membelit leher Dana. Ketakutan menyelubungi Dana pada detik-detik terakhir itu. Amanda yang ketakutan hanya mampu berdiam diri. Dia tidak dapat melihat kejadian ngeri yang sedang berlaku, hanya dapat mendengar dari luar. Amanda mendengar bunyi retakan yang mengerikan, diikuti dengan suara berderau dan kemudiannya senyap sepi. Amanda kemudian sedar akan kebenaran bahawa Dana sudah mati. Walaupun dalam ketakutan, Amanda dan Emily menggunakan kesempatan itu untuk merompak rumah Dana untuk mencari wang. Mereka melarikan diri dan tanpa sebarang rasa sesal meninggalkan mayat Dana yang tidak bernyawa terbaring di atas sofa. Penyiasat terkesima dengan pengakuan Amanda dan yakin akan kebenarannya. Butiran itu sepadan dengan bukti yang sedia ada dan mengukuhkan cerita Amanda. Kemudian Amanda diputuskan untuk tidak akan didakwa sebagai balasan atas keterangannya sebagai saksi. Pertuduhan dijatuhkan hanya kepada Emily yang berusia 17 tahun. Walaupun ada pengaruh buruk dan berada di bawah pengaruh dadah, Amanda sepatutnya dihukum kerana tidak melakukan apa-apa cubaan untuk menghalang kejadian itu daripada berlaku. Emily ditangkap pada 13 Mac 2003 selepas pengakuan Amanda. Pihak berkuasa mendesak agar dia dibicarakan sebagai orang dewasa menghadapi tuduhan pembunuhan darjah pertama dan kedua dengan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup. Namun, Emily mengaku tidak bersalah. Bukti yang ada terhadapnya adalah kukuh. DNA, cap jari dan rambut yang dikumpulkan dari lokasi kejadian semuanya menunjukkan kehadiran Emily di rumah Dana. Namun, dalam perkembangan yang mengejutkan, pada 21 Januari 2004, Emily bukan sahaja terlepas dari hukuman penjara seumur hidup, dia juga tidak dikenakan hukuman yang setimpal. Walaupun jenayah itu disifatkan sebagai sangat kejam, dia hanya dijatuhi hukuman 6 tahun setengah penjara atas pembunuhan Dana Laskowski. Keluarga dan rakan-rakan Dana berasa sangat kecewa. Demi wang dan dadah, Emily tidak mampu berfikir dengan waras sanggup membunuh orang yang pernah memberi ruang dalam hidupnya. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membongkarkan misteri akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.